Penguatkuasaan pelesenan ke atas penyedia perkhidmatan dalam talian juga skim baharu sektor padi dan beras menjadi tumpuan di Dewan Rakyat. Perinciannya langsung bersama Syamimi Saripan. Silakan. Ya, Farhatul, syur penguatkuasaan pelesenan ke atas penyedia perkhidmatan dalam talian sedang diteliti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Fokusnya tertumpu kepada penyedia perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan permesejan internet. Juga rang Undang-Undang Keselamatan dalam Talian sedang dirangka dan bakal dibentang pada sidang Parlimen akan datang. Langkah cadangan kawaselia ini adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan dalam talian, online safety dengan izin, serta menangani kandungan yang bertentangan dengan perundangan negara. Ini juga seiring dengan pendekatan dan perkembangan global semasa dan bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan media. Hormat jemput. Keperkembangan berikutnya. Usaha menstitusi semula sektor padi dan beras bagi memastikan bekalan beras putih negara kekal stabil. Skim baharu berhubung sektor berkenaan akan diumum dalam waktu terdekat. Sebab itu libat uruskan secara intensif kita sedang lakukan. Sudah kita buat dengan para petani, persatuan peladang. Semua memberi pandangan-pandangan mereka. Semuanya itu kita akan umumkan masa terdekat 2-3 hari ini satu skim baru. Tapi jangka panjangnya itu lebih daripada penstrukturan semula han beras dan padi negara. Dan semua terlibat termasuk. Dalam pada itu, sejumlah 27.9 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan projek pengairan air di Sabah tahun ini. Langkah jangka panjang itu sebagai usaha menangani impak musim panas dan kering terhadap aktiviti penanaman padi. Punca sumber air alternatif bagi pembinaan telaga tiup juga sedang dikenal pasti. Bersepadu. Terdapat 2 projek yang dilaksanakan pada tahun ini, iaitu upgrading and improvement work of Tempasuk South Irrigation Scheme Kota Belud Sabah dan pengambilan balik tanah bagi menaik taraf skim pengairan Tulit Suk Keningau Sabah dengan jumlah kos projek yang diluluskan sebanyak 27.9 juta. Bagi sumber air alternatif, beberapa cadangan lokasi bagi pembinaan telaga tiup telah dikenal pasti, iaitu di Kampung Bakahak, Kampung Bugoron, Kampung Kalebiungan, Kampung Bambangan. Beberapa langkah segera telah dilaksana di kawasan terjejas termasuk penyediaan pam air bergerak dan pembersihan parit di kawasan sawah. Ini pula berkaitan inisiatif bagi melindungi hak pekerja. Kementerian Sumber Manusia komited untuk segera menguatkuasa Akta Kerja sepenuhnya. Penguatkuasaan undang-undang berkaitan dibuat tanpa mengira sektor, negeri maupun parti politik. Saya nak jawab senang. Negara kita ada raja, ada undang-undang. Tak kira siapa sekalipun, syarikat swasta, syarikat kerajaan, tak kira di negeri mana, Kedah, Pulau Pinang, tak kira parti politik mana, DAP ke, PAS ke, semua kena ikut undang-undang. Untuk kesuma saya dah cakap tadi, pendirian kita tetap dan tegas. Pekerja berhak ke atas gaji mereka dan benda ini. Beliau mengulas isu kelewatan membayar gaji dan caruman KWSP yang berlaku di salah sebuah anak syarikat di bawah salian MBI di Kedah. Seterusnya, draft rang Undang-Undang Profession Kerja Sosial RUU PKS memerlukan beberapa penelitian khusus. Ini melibatkan ketetapan dasar bagi memastikan kesediaan pemakaian RUU berkenaan setelah ia diluluskan kelak. Peruntukan am yang menjelaskan fungsi dan peranan pekerja sosial serta praktis kerja sosial antara penambahbaikan yang akan dimasukkan dalam RUU itu nanti.
Ia juga mengandungi peruntukan berkaitan penubuhan Majlis Profesion Kerja Sosial ataupun MPKS yang berperanan untuk mengiktiraf, mendaftar dan mengawal selia amalan kerja sosial. Ini akan membantu melancarkan jaringan kerjasama dalam penyampaian perkhidmatan yang profesional, perkongsian amalan terbaik dan menyokong profesion menerusi rangkaian badan profesion lain termasuklah di peringkat Sementara itu antarabangsa. di Kamar Dewan Negara, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan pembaharuan ekonomi bagi memperkukuh prestasi ekonomi dan mata wang ringgit terus dipergiat. Kerangka ekonomi madani dapat memastikan Malaysia menjadi antara destinasi pelaburan berdaya saing. Bank Negara Malaysia sentiasa memastikan pasaran pertukaran asing dalam negeri kekal teratur dan mengekalkan kestabilan kewangan di samping memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing bagi membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Rakyat juga digalak mengamalkan sikap Malaysia First. Kempen melancong dalam negara dan beli barangan tempatan telah ditingkatkan kerana ia membantu dalam memperkukuhkan nilai ringgit serta menambah baik prestasi ekonomi. Bagi menggalakkan kemasukan pelancongan luar negara, kerajaan mengambil langkah antaranya mengecualikan visa selama 30 hari untuk pelancong daripada China, India mulai Disember 2023. Perkembangan dari Parlimen Malaysia, perinciannya akan kami bawakan di semasa 4 nanti, juga di berita Parlimen malam nanti. Kembali bersama Farhatul di studio. Silakan. Terima kasih Syamimi.